Hai, nama saya ialah Sarish Penasigirin dan ID saya ialah 1161201760. Saya dari Fakulti FCI. Hari ini saya akan cakap tentang tugasan 3, iaitu tokoh tamadun dan sumbangannya. Tokoh yang saya pilih untuk tugasan 3 ialah Al-Biruni. Al-Biruni atau nama asalnya Abu Al-Rayhan Muhammad Ibn Ahmad Al-Biruni. Beliau dilahirkan pada tahun 362H973M di Birun, ibu negara Khawarizm atau lebih dikenali sebagai Turkistan. Gurunya yang terawal ialah Abu Nasir Mansur Ibn Al-Ibn Riyakin yang juga merupakan seorang pakar ilmu matematik dan ilmu alam. Dilahirkan di kawasan kini Uzbekistan di Asia Tengah yang pada masa itu terletak dalam sempadan kerajaan Parsi. Al-Biruni mempelajari matematik dan astronomi daripada Abu Nasir Mansur. Al-Biruni merupakan rakan pelajar kepada ahli falsafah dan pakar perubatan Ibn Sina, pakar sejarah, pakar falsafah dan pakar etik Ibn Mishkawah di Universiti dan Pusat Sains yang ditubuhkan oleh putera Abu Al-Abbas Mamun Kawasashima. Minat dan kecenderungannya untuk mempelajari serta meluaskan dimensi ilmu pengetahuannya telah mendorong Al-Biruni merantau sehingga ke negara India. Tetapi semasa berada di India, Al-Biruni telah ditawan oleh Sultan Mahmud Al-Ghaznawi. Setelah menyedari keilmuannya, beliau ditugaskan di istana sebagai salah seorang ulama. Kesempatan itu digunakan sepenuhnya oleh Al-Biruni untuk mempelajari bahasa Sanskrit dan bahasa lain di India. Di sana beliau mengambil kesempatan untuk mengenali agama Hindu dan falsafah India. Hasilnya, beliau telah menulis beberapa buku yang mempunyai hubungan dengan masyarakat India dan kebudayaan Hindu. Dalam satu tulisannya, beliau menyatakan bahawa ajaran Hindu berasaskan konsep penjelmaan yang mempunyai persamaan dengan syahadat tauhid dalam Islam dan Trinity dalam agama Kristian. Tembok penjara tidak menjadi penghalang kepada Al-Biruni untuk terus menuntut dan menghasilkan karya-karya yang besar dalam pelbagai bidang. Sumbangannya kepada ilmu dan peradaban India amat besar. Sumbangannya yang paling penting ialah penciptaan kaedah penggunaan angka-angka India dan kajiannya mencari ukuran bumi menggunakan kiraan matematik. Beliau juga telah berjaya menghasilkan satu daftar yang mengandungi peta dan kedudukan ibu-ibu negeri di dunia. Semasa berada di dalam tawanan itu, Al-Biruni juga menggunakan seluruh ruang dan peluang yang ada untuk menjalinkan hubungan antara para ilmuwan sekolah tinggi Baghdad dan para sarjana Islam India yang tinggal di dalam istana Mahmud Al-Ghaznawi. Selepas dibebaskan, beliau telah menulis sebuah buku yang berjudul Kitab Tahdid Al-Nihayat Al-Amakin Litsia Al-Masafat Al-Samping itu, beliau turut mendirikan sebuah pusat kajian astronomi mengenai sistem solar yang telah membantu perkembangan pengajian ilmu falak pada tahun-tahun yang mendatang. Kajiannya dalam bidang sains, matematik dan geometrik telah menyelesaikan banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan sebelum ini. Penguasaan terhadap pelbagai ilmu pengetahuan dalam bidang telah menyebabkan beliau digelar sebagai Ustaz fil Ulum atau guru segala ilmu. Penulisnya tentang sejarah Islam telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dengan judul Chronology of Ancient Nation. Banyak lagi buku tulisan Al-Biruni diterbitkan di Eropah dan tersimpan dalam failnya di Museum Escorial Sepanyol. Dalam sepanjang hidupnya, Al-Biruni telah menghasilkan lebih 150 buah buku, termasuk satu senarai kajian yang mengandungi 138 tajuk. Antara buku itu ialah Al-Jamahir fil Al-Jawahir, yakni mengenai batu-batu permata, Al-Athar Al-Baqiyah berkaitan kesan-kesan lama tinggalan sejarah, dan
Al-Sayyala fi al-Tib tentang ubat-ubatan. Karya ini dikatakan karyanya yang terakhir sebelum meninggal dunia pada 1048 M. Al-Biruni bukan sahaja dapat menguasai bahasa Sanskrit dengan baik, tetapi juga bahasa-bahasa Ibrani dan Syria. Beliau yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang falsafah Yunani menjadikannya seorang sarjana agung yang pernah dilahirkan oleh dunia Islam. Al-Biruni berjaya membuktikan bahawa gandingan falsafah dan ilmu pengetahuan telah membolehkan agama terus hidup subur dan berkembang serta membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat. Sumbangan Al-Biruni. Karya agungnya ialah Rasal Al-Biruni, sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Kejayaannya yang terpenting ialah menentukan musim dan pasang sudut air laut, menentukan kedudukan garis lintang dan garis bujur bumi, mencipta jam dan kalender, mencipta rumus trigonometri dan mencipta alat menyukat ketempatan. Al-Biruni juga menggunakan kaedah matematik untuk membolehkan arah kiblat ditentukan dari mana-mana tempat di dunia. Beliau juga adalah orang yang pertama menyatakan bahawa jejari bumi ialah 6336.6 km. Sumbangan kepada matematik termasuk nombor 1 ialah teori dan amali aritmetik, penjumlahan siri, analisis kombinatorik, peraturan 3, nisbah irrational numbers, teori nisbah, definisi algebra, kaedah untuk penyelesaian persamaan algebra, geometri, teori Archimedes, pembahagian tiga sama sudut. Abu al-Rayhan Muhammad ibn Ahmad al-Biruni was one of the most learned Muslim scholars and scientists of his day. His interests were very wide as he labored in almost all branches of the known scientific spectrum. His literary work includes a wide range of subjects from applied theoretical mathematics, the pharmacology, geology, mineralogy, and history. He was a polymath with a free-ranging and formidable intellect. Not only did he make significant breakthroughs as a philosopher, mathematician, and astronomer, but he also left his mark as a theologian, encyclopedist, linguist, historian, pharmacist, physician, traveler, and a geographer. Al-Biruni spent many years studying in India, its people, its languages, its faith, its cultures, and its castes. He learned Sanskrit and took extensive notes, which were later published by the year 1030 under the title of Tahqiq Mal al-Hind, in what is now considered the most authoritative written account of medieval India. Famously, having developed the mathematics of trigonometry, he was able to measure the circumference of the earth within a few miles. The only other intellectual figure in history whose legacy rivals the scope of Al-Biruni scholarship was Leonardo da Vinci. Kesimpulannya, dalam masa yang sama, Al-Biruni juga membuktikan bahawa golongan ahli falsafah bukan merupakan golongan yang sesat dan hidup di awang-awangan. Sebaliknya, mereka merupakan golongan ilmuwan yang perlu diberi pentilafan. Peranan dan kedudukan mereka amat besar dalam pembinaan tamadun Islam serta peradaban manusia.
Sesungguhnya kemunculan Al-Biruni sebagai tokoh ilmuwan tersohor telah mengangkat martabat ahli falsafah daripada terus diberikan pelbagai stigma dan label yang berbentuk negatif serta merubah peranan yang sepatutnya dimainkan oleh ahli falsafah itu sendiri. Terima kasih.